Ini bersama dengan Ustaz yang sama yang minggu lepas, iaitu Yang Mulia Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak, ya. Alhamdulillah telah pun berada bersama dengan kita. Muncul lagi dalam berkongsi sama ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat hari ni ya? Alhamdulillah. Hari tu dah tak habis bah. Kita ni punya perbincangan. Sebenarnya Ustaz ni ada 8-nya poin-poin utama yang akan disampaikan. Satu poin pun dah sampai. Tetapi yang kita ni kongsikan adalah tentang mukadimahnya. Mukadimahnya. Mukadimah itu penting jadi kupas tu. Benar tu. Jadi Ustaz, hari itu kita ni berbicara tentang macam mana untuk kita ni membaca. Cara membaca kita ni itu ada pelbagai cara lah tu. Mungkin Ustaz dapat sambung kesinambungan daripada perkongsian kita ni pada hari itu. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa subhanaka la ilma lana. Jangan diputus dah. Jangan diputus tu. Pasal ayat Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lurus tu Ustaz. Lurus. Lagi illa ma 'allamtana innaka. Saya pun tak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jangan salah baca subhanalladzi sakharana. Atu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi bihaqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita ni masih berbicara satu tajuk, iaitu bagaimana seharusnya kita ni membaca Al-Quran. Pada episod yang lalu kita ni telah berbicara mukaddimah, mukaddimah. Kenapa kita ni berbicara pasal Al-Quran ini? Adakah kita ni memandang Al-Quran itu hanya seperti buku-buku biasa yang lain yang tiada nilainya? Sedangkan Al-Quran adalah sebesar-besar mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita dipandang setinggi-tingginya. Bukannya hari-hari nak baca Quran feel nothing. Masya-Allah. Jadinya Allah salli ala sayyidina Muhammad itu sudah kita bicarakan. Jadi pentingnya membaca Al-Quran dan sebagainya. Baik. Jadi hari ini kita disambung. Mudah-mudahan dapat sampai 3 poin. Ya ada 8. Dapat 3 pun jadilah. Dapat 3 pun jadilah Ustaz. Okey, poin yang pertama. Muhammad. Jadi tiga yang zahir, 5 yang batin. 5 yang batin ini mudah-mudahanlah panjang umur rezeki nanti. Minggu depan lagi. InsyaAllah saya tu nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi ada 3 perkara yang kita ni akan bicara tentang adab-adab zahir. Zahir. Okey. Jadi apa adab-adab zahir? Inilah 3 ini. Nombor 1 ialah bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan berwudu, dengan duduk yang megah. Macam musabaqah, musabaqah Al-Quran, duduk yang megah, dengan sebaik-baiknya menghadap kiblat, dengan baju dan pakaian yang bisai. Jangan kalau baca Quran sudah alhamdulillah, tapi pakai seluar pendek. Itu masalah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca Al-Quran dalam keadaan menghadap kiblat baik dan sebagainya, berwudu dan sebagainya. Kemudian bacalah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Jadi zahirnya dulu beradab. Kata sebahagian ulama, kalau zahir belum beradab, maka hati ini akan beradab. Jadi zahiran ini usahakan. Dengan berwudu, menghadap kiblat, penuh dengan ketenangan, baca Al-Quran perlahan-perlahan. Tapi apa komen Ustaz tentang orang mengatakan macam ni? Yang penting niat. Yang penting niatnya. Apa komen Ustaz Muhammad? Allahu Akbar. Jadi kita ni di dalam syariah ni ada 2, ada niat dan ada wasilah. Ada niat, ada wasilah. Apa maksud wasilah? Niat lurus dan macam mana caranya. Jadi niat dan cara ini mesti sealiran. Disahirkan. Kadang-kadang niatku lurus katanya. Membantu anak yatim. Macam mana caranya? Aku mencuri usin. Dicurinya duit. Niatku baik katanya. Tapi niat tidak menghalalkan cara. Niat tidak menghalalkan cara. Niatnya apa? Contohnya yang baik-baik. Macam-macam lah niatku untuk kesihatan. Jadi katanya aku main bola. Jadi untuk main bola tu selesa. Pakai seluar pendek dan sebagainya. Jadi niat dan cara itu mestilah selari, seiring dan sebagainya.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni berbalik semula tadi. Balik semula, jangan lagi jauh ni Ustaz. Jadinya dengan cara yang baik. Cara yang bagus ia membaca Al-Quranul Karim. Okey. Jadi itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Baca Al-Quran dengan yang penuh baik. Kemudian walaupun diberitahu macam itu, baca Al-Quran dengan sedemikian, seperti duduk, megah, tenang, relax, menghadap kiblat dan sebagainya, tidaklah bermaksud yang lain itu tidak boleh. Itu kita ni berbicara yang terbaik. Yang terbaik kalau dapat buat macam itu, bagus. Tapi aku Ustaz akan baca Quran dalam berlimpang. Boleh? Baca Quran sambil-sambil berlimpang, bismillah, sebelum tidur atau kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dia ada masak 20 berapa, pokoknya 24 jam daripada pukul 6 sampai pukul 9 dia ada masak. Sibuk manjang non-stop. Contoh. Waktu aku baca Quran sebelum tidur Anita 1 page. Dia dapat 1 page setengah page. Dia dapat setengah page satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sampai juga aku baca Quran katanya. Allah. Contoh. Dia paling ada baik ada. Jadinya ia membaca dalam keadaan berlimpang, boleh ataupun tidak. Katanya sebutkan yang terbaik tadi, tapi ini dalam keadaan berlimpang. Jadi diperbolehkan. Apa dalil? Dalilnya ialah baginda Rasulullah SAW pernah suatu ketika baginda ini membaca Al-Quran sedangkan ia berlimpang ataupun berbaring di atas ribaan Sayyidatuna Aisyah. Sambil-sambil romantik Rasulullah. Fakrul kahwin dah? Belum. Carikan nanti. Masalah juga. Sepatutnya sudah kahwin. Sayang dan seberapa ni pun sudah kahwin. Nanti akan diperbicarakan di rampai pagi yang lain. Atau belakang tabir. Belakang tabir tu. Jangan behind the scene. Atau dekat dikupas tu Ustaz saya cuma ni pun dapat. Macam mana dapat? Boleh InsyaAllah. Kita ni doakan saja Ustaz. Amin ya Allah. Baik, jadi itu sudah satu tips. Alhamdulillah, at least sampailah iaitu baca dengan cara yang terbaik, iaitu berwudu dan sebagainya. Okey. Yang kedua, lakukan membaca Al-Quran itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, dalam cara ini tempat yang terbaik dan kaifiat yang terbaik lagi. Maksudnya tadi sudah berwudu dan sebagainya menghadap kiblat dan ini yang lebih terbaik lagi, iaitu bacalah Al-Quran dalam keadaan sembahyang berdiri. Itu lebih baik lagi. Macam kalau kita tadi membaca 3 kul atau kira baca Al-Quran dalam keadaan berdiri, betul Ustaz? Boleh. Tapi kita ni yang di sini ini bolehlah kita kalau 3 kul ataupun kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada dipanggil sebagai Allahu Akbar, dipanggil sebagai tugasan. Tugasan ini maksudnya macam mana? Contoh, kita ni punya target tu sekarang ni yang nombor 3 tu. Ini nombor 2 ini kita ni punya target khatam Al-Quran berapa lama masanya. Contohnya ia sebulan. Kalaulah ia sebulan, maksudnya sehari ia perlu sejuzuk. Jadi tugasannya contoh ini hari berapa sudah? Hari ketiga. So hari ketiga juz ketiga. Jadi ia baca Al-Quran juz ketiga itu dalam sembahyang. Allahu Akbar. Dalam keadaan berdiri. Itu paling terbaik. Dalam keadaan berdiri, bukan membaca macam biasa-biasa duduk dan sebagainya. Bagus juga sudah macam itu. Tapi baca dalam terbaik lagi, berdiri dalam sembahyang. Satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ghazali dan macam itu dinukil oleh ulama-ulama besar, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad contohnya. Jadinya Sayyidina Ali pernah mengatakan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, baca satu huruf bukan satu ayat baca satu huruf dalam keadaan berdiri sembahyang, satu huruf 100 pahala. Masya-Allah. Kalau ia baca dalam keadaan duduk sembahyang sunat contohnya, duduk sembahyang sunat boleh duduk boleh berdiri, boleh duduk, boleh baring, boleh. Kalau kan cuba nanti cuba tes apa rasanya sembahyang baring. Allahu Akbar. Jangan tidur sudah. Baik, jadi
dalam keadaan duduk satu huruf 50 pahala. Kalau ia baca yang awal tadi duduk saja dalam sembahyang, satu huruf 20 pahala. Kalau ia baca bukan dalam keadaan sembahyang, bukan dalam keadaan berwudu, satu huruf 10 pahala. Jadi baca yang paling terbaik dalam keadaan berdiri satu, dan yang kedua tempat yang terbaik di masjid. Baca Al-Quran dalam keadaan macam itu. Masalahnya Ustaz, aku tak dapat. Kalau aku hafal, saya bayangkan tadi macam itu pulang. Jadi kalau misalnya, tapi kebanyakan ada yang boleh mengampaikan, orang diampaikan di sana. Tapi kalau macam kuat anunya tuh, visionnya. Tapi kalau macam mana boleh gitu? Atau jadi, macam mana? Atau kalau saya nasihatkanlah. Kalau orang yang sudah berkemahiran memegang Al-Quran macam ni, dan ia buka kata ni asalkan kata Imam Nawawi rahimahullah, adapun sembahyang dalam membaca Al-Quran dalam sembahyang dalam keadaan melihat mushaf, hukumnya harus. Tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah lebih ada Quran waktu itu. Semuanya di dalam. Jadi Rasulullah baca terus, hafal lah. Tetapi hukumnya harus melihat ini. Jadinya cuma kata Imam Nawawi, hati-hati ketika membuka lembaran ini, jangan sampai lebih perbuatan atunya tu. Membatalkan sembahyang kita ini. 3 kali pergerakan berturut-turut akan menjadi masalah. Jadi sebaiknya kalau guru kami Dr. Habib Said Al-Mahdali, ia pun buat macam itu juga. Jadi yang pakai Al-Quran, satu rakaat, satu page sebelah kanan. Rukuk, sujud dan sebagainya, balik semula. Rakaat kedua, page sebelah kiri. Habis itu salam, assalamualaikum warahmatullahi, baru tukar next. Ada je orang mempersoalkan kalau membaca ini Ustaz pakai iPad. Ini kan saya sudah canggih. Benar. Sayang. Hari itu pernah saya tanya tapi belum tertanya macam apa hukumnya membaca Al-Quran itu pakai gadget. Pakai gadget. Jadinya hukum sama dah macam yang mushaf juga. Jadi ada orang sama juga, asalkan jangan lebih pergerakannya 3 kali. Contoh yang ambil ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang macam mana ni? Waktu sembahyang. Pergerakan pergerakan kecil. 3 kali pergerakan kecil. Jadi diharuskan ataupun macam mana tu? Pergerakan kecil India dikira membatalkan. Yang dikira ada pergerakan yang besar. Macam mana itu ya? Dalam sembahyang tu. Tiba-tiba. Menyibai menyibai. Kan mana tahu ada musuh datang. Mana kita tahu. Kanak-kanak melintas misalnya. Yang macam ni kan, mana tahu kan? Pikir menyibai itu kanak-kanak. Jangan disibai kanak-kanak. Baik, yang membaca Al-Quran dalam macam mana? Contohnya, boleh. Cuma kalau saya bagikan 2 syarat. Orang yang membaca Al-Quran pakai gadget, pakai mobile, 2 syarat. Nombor 1, mestilah silent. Nombor 2, tukar ke airplane mode. Takut mengganggu. Akan mengganggu karang. Keluar nama pihen, pihen ya. Kau bahan. Padahal dia semayang, lupa ya. Boleh bahan. Astagfirullahalazim katanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada pop up keluar, babang alam lagi habis. Ayam masak merah kita. Contoh. Jadi 2 syarat yang memakai gadget ini. Kalau boleh, tapi kalau saya lebih suka pakai iPad tu. Kalau masa ni ada standnya tu kan, stand iPad apa tu. So ya ready sudah. Atau satu. Ini pergerakan kecil. Ini mengapa? Kata guru kami, kalau contoh yang bagi nyamuk. Nyamuk sini, jadi gatal, tampar, saya garuk. Ini kita hanya di perbuatan macam mana ni? Ini walaupun berlubang di sini, tidak masalah. Tidak ada masalah betul. Bukanlah maksudnya pasal balik-balik tu. Kalau biasanya yang pernah saya lakukan, bukan diamalkan lah, tapi lakukan. Tiba-tiba gatal tah.
Dikukut lebih kuat-kuat tapi sekalian sekali cuma tu supaya kita orang gatalnya tu hilang. Atau tapi kalau tadi buat macam ni dia apa rupanya? Pergerakan kecil. Pergerakan kecil. Tapi jangan juga kadang main game juga kadang. Anda ada juta. Astagfirullahalazim. Jadi yang ketiga apa Ustaz? Sampai. Nah, 855. Nomor 1 sampai tadi. Allahu Akbar. Baik kita mengingati. Paling lanjut tu tadi. Berwudu, menghadap kiblat, itu yang cara terbaik. Yang kedua, tempat yang terbaik, kaifiat yang terbaik iaitu baca di masjid, kemudian baca dalam keadaan berdiri, solat, dan yang ketiga tentukan khatam berapa kali ni. Maksudnya Kan khatam ni, aku kan khatam kitab Al-Quran ni berapa lama? Aku akan khatam sebulan sekali. So tentukan. 40 ada yang ulama salaf dulu ada yang khatam 2 bulan sekali. 2 bulan 2 bulan sekali. Jadi tentukan berapa lama ni kena di khataman ni. Ada target. Jadi ulama dulu macam-macam orang punya target. Ada yang sebulan sekali, ada yang 10 hari sekali. Ada yang seminggu sekali. Jadi kalau daripada apa yang Ustaz katakan itu, cara yang seharusnya sebaik-baik mungkin kata ni membaca Al-Quran ialah kita ni memulakan dan juga kita ni mengakhirkan. Kita ni mesti khatam satu Al-Quran itu. Artinya ia cara terbaik. Jangan membaca Al-Quran hanya untuk dibiarkan cematungannya. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Harusnya macam kita ni membaca buku betul. Ada awal, ada akhirnya. Sampai tak akhir. Sama tu dengan Al-Quran, apalagi dengan Al-Quran. Jadi artinya ada awal, ada akhir. Ada time-nya kita janjikan untuk diri sendiri. Permulaan mungkin kalau macam dalam 6 bulan baru khatam itu kira okey je kan Ustaz kalau selambar sehari atau macam mana. Muhammad dalam ayat Quran ada mengatakan faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah bagi kamu. Tidak memaksa. Jadi daripada kosong alhamdulillah satu ayat tapi jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Betul. Jadi tingkatkan amalan. Ada kekosongan, capai Al-Quran insya-Allah. Masalahnya Ustaz lu pandai baca Quran ni Ustaz. Kalau pandai okeylah katanya. Ana lu pandai. Macam mana? Islam itu mudah Ustaz. Jadi apa salahan Ustaz? Jadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Masa ini lagi banyak. Mudah macam-macam sudah. Swasta, kerajaan dan sebagainya. Satu. Dan kedua, selama menunggu batah-batahan pandai itu, bolehlah baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang-ulang Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Kenapa? Kelebihan membaca sekali suratul Ikhlas ini seperti membaca 10 juzuk. Masya-Allah. 1/3 Al-Quran atau pahala membaca suratul Ikhlas. Apalagi kalau ya amalkan Qul huwallah. Rasulullah ini banyak. Apa kata Rasulullah? Sebelum tidur bacalah 1/3 daripada Al-Quran. Sebelum tidur. Macam mana tu? Sahabat pun tanya, macam mana tu Rasulullah? Macam mana kita tanya tu? Macam mana tu katanya? Kata Rasulullah, bacalah suratul Ikhlas. Sekali saya suruh Rasulullah baca, sekali saja. Atau Rasulullah, kalau dapat istiqamah tiap-tiap malam sebelum tidur, sekali kata 10 juzuk. Tapi ulama berpesan, jangan baca sekali, baca 3 kali. 10 juzuk. Jadi macam satu Quran. Satu Al-Quran. Jadi dalam 30 saat lagi tanikan bersama ni Ustaz ni mungkin dapat disimpulkan yang ketiga-tiga ni. Alhamdulillah. Saya ni ada disimpulkan, mungkin disebutkan sajalah. Kata ni ada adab zahir dan ada adab batin. Adab batin itu next, mudah-mudahan berezeki. Amin. Ada 5 poin lagi Ustaz. Ada 5 lagi. Ada 5. Ada batin. Maksudnya hati maksudnya. Yang hari ini kita sampaikan adab zahir. Jadi zahir dulu beradab kata Imam Ghazali, maka kalau zahir anda beradab, hati anda akan beradab. Sebutkan lagi balik 3 tadi itu, baca dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, baju yang bagus, kemudian bacalah Al-Quran itu dengan berdiri sembahyang
di masjid, dan yang terakhir tentukan berapa lama akan mau khatam. Alhamdulillah, kita bersama dengan Ustaz Ustaz Abdul Rahman Haji Ajak tentang macam mana seharusnya kita ni membaca Al-Quran. Kita ni mengucapkan terima kasih.